Selamat sejahtera murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung lagi tajuk berani demi nama baik keluarga. Bahagian yang kedua. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 9.3. Menerangkan kepentingan menjaga nama baik keluarga. 9.4 menceritakan perasaan dalam mempertahankan nama baik keluarga. Dan 9.5 mengamalkan sikap berani menjaga nama baik keluarga. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama melihat buku teks muka surat 60. Kepentingan menjaga nama baik keluarga. Ada dua. Yang pertama, keluarga dihormati. Yang kedua, keluarga disanjungi. Kalau keluarga dihormati oleh masyarakat sekeliling, jiran, saudara mara akan menghormati kita. Kerana dia tahu kita ni seorang yang baik. Kemudian keluarga tu akan disanjungi oleh orang. Apa maksud disanjung? Sanjung atau menyanjung, sangat menghargai sesuatu yang dianggap baik, berani, meletakkan pada tempat kedudukan yang mulia, memuji, orang akan memuji, bagus, keluarga kamu bagus, keluarga kita bagus, berani dia puji. Perasaan apabila menjaga nama baik keluarga. Kalau kita dah menjaga nama baik keluarga, apakah perasaan kita? Dinyatakan dekat buku teks ni, kita rasa bangga, kita rasa gembira, kita rasa bangga apabila kita menjaga nama baik keluarga. Itu perasaan. Sebelum cikgu menyambung lagi pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu nak tunjukkan satu video bagaimana kanak-kanak dalam video itu ditanya apakah yang mereka tahu apa itu berani, tapi dalam bahasa Inggeris saya yakin Grace, Savio dan Talisha, Livinus faham bahasa Inggeris sebab biasa guna bahasa Inggeris di rumah kan. Okey, kita saksikan video ni. Do you know what it means to be brave? It means to stand for yourself and never give up. That you would stick up for yourself if something happened. Courage is when you're nervous about something and makes you accomplish the goals that you want to accomplish. Standing up to something you're afraid of, like pirates, smoke alarms. The first day of school, moving to a whole other place, I'm not going to know anybody. Rashad, talk to me about a time where you were afraid and you had to show courage. You picked me and my friends for this trip not too long ago, where there was like a sky climber, and I had to climb my way up to the slide, but I got scared because I was so far up from the ground. I had to go back down and take a minute, so it was really scary. Cass, can you think of an example of a time you were scared and you had to be brave? Going to school and we had a fire drill. I was scared that there was going to be a real fire. Oh. I heard the fire alarm go off. I thought it was a real fire. In my head I was scared, but then I thought, I should be brave. That's great. I think one of the things to keep in mind is you have to be scared in order to be brave. A long time ago, I was also afraid of smoke alarms. Smoke alarms and fire alarms are kind of the same thing. So what were some of the things that you had to say to yourself? I can do it. You said that to yourself? And then I went up the sky climber, made it to the slide, and came back down. I finally found my courage. When you were scared of those sounds, those loud sounds, you remember what I used to tell you to take all the time? And I still tell you sometimes you need to take a deep breath. That's right. Nice. When you're scared and you take a big deep breath like that, how does that change how you feel?
it kind of helps me feel better. Awesome. Bagaimana murid-murid setelah kamu melihat video tadi? Bagaimana mereka boleh memberi maksud berani dan juga mereka boleh menceritakan situasi berani itu bagaimana? Pengalaman mereka. Boleh tak murid-murid menceritakan pengalaman yang menunjukkan kamu ni berani dan ceritakan kepada ibu bapa ke? Cerita pada bercerita kepada kawan ke, kepada abang, kakak, ibu dan ayah. Adakah situasi di mana kamu ni menunjukkan kamu ni berani ataupun kamu ni takut, dan bagaimana cara kamu mengatasi ketakutan tu supaya jadi berani? Boleh kongsikan pengalaman kamu itu dengan ibu dan ayah kamu. Baik, kita teruskan. Buku teks muka surat 61. Menjaga nama baik keluarga. Isi tempat kosong berdasarkan pernyataan yang diberikan. Baca pernyataan dalam kotak. Berani menegur kesalahan. Berani mempertahankan kebenaran. Berani menolak pelawaan. Berani mengaku kesalahan. Ada 4 jenis berani. Dialognya. Yang pertama, mari kita pergi ke kedai runcit. Maafkan saya, ibu saya tidak izinkan. Ini berani jenis yang mana? Adakah berani menegur kesalahan? Ada kesalahan yang kamu kesan di sini? Tidak kan? Berani mempertahankan kebenaran. Ada tak benda-benda yang menunjukkan mempertahankan kebenaran? Tidak ada. Berani menolak pelawaan. Ada tak diajak lepas tu ditolak? Macam ya. Berani mengaku kesalahan. Jadi kat sini jawapan ini adalah buku teks ini adalah yang gambar yang nombor 1. Berani menolak pelawaan. Kat sini nak lagi jelas. Sinilah. Sini. Gambar yang ini. Pak Cik, bukan adik saya yang memetik buah itu. Adakah dia mengaku salah? Tidak. Adakah dia menegur? Tidak. Yang ini apa? Berani mempertahankan kebenaran. Ini nombor 2. Berani mempertahankan kebenaran kat sini. Nombor 2. Ini penting. Kalau tidak, Pak Cik ini akan menganggap adik ni mencuri buah. Dia akan ingat tu sampai bila-bila. Kebenarannya ialah adik tidak memetik buah itu. Buah itu mungkin jatuh sendiri sebab dah masak. Jadi kena mempertahankan kebenaran. Ini perlukan keberanian yang tinggi. Okey, tadi nombor 1 tadi menolak pelawaan. Pelawaan yang bagaimana? Pelawaan yang tidak perlu. Pelawaan ajak atau ajakan yang tidak baik. Contohnya, ajak mencuri. Kena tolak lah. Ajak isap rokok. Kenalah tolak. Macam tu. Ajak menipu. Kena tolak. Okay, menolak pelawaan. Kemudian, gambar yang ketiga, abang, janganlah mengejek budak itu. Yang mana? Berani menegur kesalahan. Nombor 3, berani tegur siapa? Tegur abang. Berani. Okey. Nombor 4, Pak Cik maafkan adik saya. Dia tidak sengaja. Berani mengaku kesalahan. Sebab manusia ni memang akan melakukan kesalahan. Tapi bukanlah kesalahan tu dia buat berterusan. Terus buat salah. Bila dia buat salah, buat silap, maka kita kena mengaku salah dan memohon atau meminta maaf. Itu cara yang betul. Menegur kesalahan. Ini berani mengaku kesalahan. Ini buku teks murid-murid. Murid-murid tidak dibenarkan menulis jawapan dalam buku teks. Ini kita berbincang sahaja. Ini bukan tugasan. Kita nak memahamkan topik kita pada hari ini. Dengan melihat situasi. Yang ini ialah jenis-jenis berani. Zinta dan adiknya berjoging di taman rekreasi. Tengah berjoging. Seorang budak lelaki terjatuh di hadapan adiknya. Budak lelaki itu jatuh depan adiknya. Ibu budak itu memarahi dan menuduh adik Zinta menolak anaknya.
Apa ni, sebagai kakak, apakah tindakan kamu? Nampak ni. Ini kakak. Ini kakak. Okey, ini kakak. Okey, ini siapa? Ini adik. Okey, adik. Menolak anaknya, adik. Ini kakak. Siapa nama kakak ni? Kakak ni namanya Zinta. Ni kakak namanya Zinta. Okey, ni Zinta. Ni adik. Kemudian ada seorang budak lelaki jatuh. Tak tahu kenapa jatuh. Mungkin pijak lantai yang licin, jatuh. Tapi masa jatuh, ibunya tak nampak. Ibu nampak masa anak dia menangis. Jadi, ibunya sampai dan dia menyangka adik Zinta yang menyebabkan anaknya jatuh. Jadi, apakah tindakan Zinta kat sini sebagai kakak? Kalau kamu kakak atau kamu abang, apakah tindakan kamu? Jadi kita tengok jenis. Jenis ini ialah jenis mempertahankan kebenaran. Jadi apa yang kamu perlu buat? Sepatutnya apa? Sepatutnya kamu menjelaskan kepada ibu budak itu. Kamu kata, bukan adik saya yang jatuhkan anak makcik. Tapi anak makcik jatuh kerana melanggar, jatuh kerana tergelincir. Lantai licin. Jadi anak makcik itu terjatuh kerana lantai itu licin masa dia berjalan. Bukan kerana adiknya. Bukan kerana adik. Adik cakap adik bersama dengan saya dan saya tidak nampak pun berlaku sentuhan. Jadi kamu mempertahankan kebenaran. Macam tu. Itu berani tu. Kamu kena berani. Kamu kena jaga adik kamu. Habis siapa lagi yang nak jaga adik kamu? Adik kamu siapa lagi? Boleh. Seterusnya kita lihat muka surat 63. Fahami situasi dan tulis tindakan kamu. Ini buku teks. Kamu jangan tulislah. Ini buku teks. Jadi kita bincang aja di sini apakah tindakan kamu. Okey. Tapi tindakan pertama. Kita lihat gambar yang pertama. Nampak ni ada bola di sini, ada bola, nampak? Kemudian sini dah nampak kereta, pintu kereta telah kemek. Kerana bola ini mungkin masa mereka berdua bermain ini, bola tu melantun dan kena pintu kereta, mungkin kereta jiran. Jadi apakah tindakan kamu? Yang ini jenis apa? Kita tengok jenis apa, berani jenis apa. Ini jenis berani mengaku kesalahan. Jadi apa tindakan kamu? Apa sepatutnya? Ya, siapa boleh jawab? Jawab sendiri dulu. Apa tindakan kamu? Tindakan kamu ialah jumpa dengan pemilik kereta dan kamu kena mohon maaf. Janji tak mengulangi lagi. Mohon maaf. Cakap saya yang buat ni, saya minta maaf. Tambah lagi, kalau misalnya ada apa-apa ganti rugi, minta bapak saya. Dan bapak kamu pula yang kena membayar ganti rugi. Kalau jiran punya, kalau ayah kamu. Tapi kalau kamu minta maaf, mengaku kesalahan, nanti sejuk hati jiran kamu ataupun bapak kamu, kereta kepunyaan bapa kamu, dia akan sejuk hati. Kamu cakap dengan cara yang baik, kamu menyesal, kamu tak sengaja, bukan kamu nak sengaja buat macam tu. Jadi minta maaf banyak-banyak. Nak ganti tu kamu rasanya tak mampu nak ganti kalau kereta ni nak kena bila dah macam ni, lekuk macam ni, nak kena pergi bengkel, nak kena diketuk benda ni, lepas tu kena cat ni. Mau beratus-ratus ringgit ni, kalau bolan berapa ringgit. Benda ni kena ganti macam tu, mahal kan. Minta maaf lah, cara terbaik. Situasi yang kedua, kamu melihat ada pertandingan bercerita bahasa Inggeris. Ini kategori apa ni? Kategori apa ni? Ini kategori berani, kategori berani nak masuk. Kalau nak menolak perlawanan, bukan perlawanan, berani mengaku kesalahan pun bukan kesalahan, menegur pun bukan menegur. Ini berani, kategori berani mempertahankan kebenaran. Jadi macam itulah, tapi bukanlah kebenaran
kamu menerangkan, tidak, tapi ini berani kamu menyertai pertandingan bercerita. Bukan semua orang berani bercakap di khalayak ramai, di hadapan orang ramai, bercakap dengan nada yang dengan nada yang baik, suara yang jelas, ingat dia punya skripnya, ceritanya ingat, nak kena senyum, nak kena bergaya, itu semua perlukan keberanian. Jadi untuk latih keberanian, apa kata kamu sertai pertandingan bercerita bahasa Inggeris ni. Itu tindakan kamu ialah menyertai pertandingan. Bukannya nak menang. Memang kita nak menang, tetapi lebih kepada melatih diri kita supaya menjadi berani. Situasi yang ketiga, nampak ni kan. Ni pasunya pecah. Tengok kucing tu, dia tengok je kan. Nak kena marah ke, nak kena pukul ke, dia tengok, cuak je dia kan. Pasunya pecah. Okey. Tapi yang ini kalau tengok gaya ni, macam mana? Siapa yang pecahkan pasu ni? Soalan ni. Saya rasa kucing yang pecahkan ni. Ibu datang, ibu marah kamu. Kenapa bermain sampai pecah? Kamu kata, ibu, bukan saya yang pecahkan. Tapi kucing ni melompat, lepas tu pasu tu jatuh. Melompat daripada bawah, pasu tu jatuh ke bawah macam ni. Jadi kucing yang pecahkan. Tapi kan memang betul kucing yang pecahkan. Jangan kamu fitnah kucing tu pula ya. Itu dah satu kesalahan yang lain, memfitnah. Tak bolehlah memfitnah kucing. Memang betul kucing tu yang jatuhkan. Jadi kamu menyatakan kebenaran, mempertahankan kebenaran. Tapi kalau kamu yang jatuhkan, kamu buat apa? Kamu meminta maaf. Cakap dengan ibu, minta maaf, tak sengaja bu, tak sengaja. Tengah main-main dengan kucing, terlanggar pula jatuh pecah. Ibu pun kata, tak apalah. Ibu pun salah, letakkan pasu atas meja. Sepatutnya pasu ni letak tempat yang lain. Pasu kan kalau jatuh mudah pecah. Mungkin macam itu jawabnya lah ya. Jadi kamu kena memohon maaf. Itu situasi dia. Ada latihan di sini dalam buku teks ya. Ada latihan. Okey, kita buat yang 1 hingga 5 ni. Sanggup, gembira, menegur. Ni baca atas tu. Sanggup, gembira, menegur, kebenaran, maruah. Apa jawapannya? Nombor 1, saya sanggup mempertahankan apa keluarga. Kalau kamu tak tahu, kamu buat yang tahu dulu ya. Itu teknik dia tahu. Saya apa menghadapi dugaan demi kesadaran keluarga. Saya berani menegakkan apa? Menegakkan sekiranya keluarga saya tidak bersalah. Menegakkan apa? Kebenaran. Saya berasa apa apabila dapat menjaga nama baik keluarga? Berasa apa? Berasa gembira. Potong mana yang dah ada. Okay, itu teknik dia. Yang kelima, saya berani apa abang apabila dia melakukan kesalahan? Saya berani apa? Kalau abang buat salah, berani apa? Berani menegur abang. Yang ini maruah, yang ini sanggup. Mana? Saya sanggup mempertahankan sanggup. Salah. Jadi kalau bukan, maruah lah. Macam tu. Buat sini. Saya sanggup. Macam tu. Kalau buat soalan peperiksaan ke, ujian ke, kamu buat dulu mana yang kamu tahu. Lepas tu, dipotong kaedah ni kita untuk memudahkan lagi mencari jawapan yang seterusnya. Baiklah murid-murid, sebelum kita ke latihan yang seterusnya, mari kita sama-sama tengok video ini ya, video kartun ni. Kita tengok bagaimanakah situasi seseorang yang berani menegur sesuatu kesalahan. Mari kita saksikan.
Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam. Lah Tahir, apa hal? Korang ni tak ada adab ke? Buang sampah merata-rata. Perangai macam korang ni lah yang menyebabkan kawasan jadi kotor. Baik korang kutip dan buang ke dalam tong sampah. Peduli apa aku? Plastik itu pun aku yang beli. Bukan pakai duit kau pun, Tahir. Tak, yang kau sibuk sangat ni kenapa? Bukan aku nak sibuk, tapi perangai korang ni, nak aku panggil pengawal ke? Hahaha, jangan bawa lawak lah Tahir. Mana ada pengawal jaga tempat ni? Pakcik pengawal, tengok ni ada orang buang sampah di sini. Jeng-jeng, buang pakcik pengawal. Alamak, dia takut. Kemudian dimasukkan dalam tong sampah. Maafkan kami. Baru minta maaf. Korang pula jangan jadi seperti mereka berdua ya. Berani kerana benar, takut kerana bagaimana salah. murid-murid dengan video tadi? Macam itulah ya, kita kena berani menegur kesalahan. Kita kena berani menegur suatu kesalahan supaya kesalahan itu tidak dilakukan berulang-ulang ya. Ada yang menerima teguran kita dan ada juga yang tidak menerima teguran kita. Yang penting ialah kita menjalankan tugas kita dan kita menegurlah dengan cara yang baik, jangan kasar-kasar dengan orang ya. Kalau kita tegur kasar, mereka pun tak nak terima. Kalau kita tegur baik, mereka tak terima, kita dah menjalankan tugas kita. Ya. Baiklah, kita lihat soalan, kita lihat buku aktiviti ya. Lihat buku aktiviti muka surat 51. Baca arahan. Padankan sikap berani mempertahankan maruah keluarga berdasarkan gambar di bawah. Padankan sikap berani, ini situasi ni. Ada gambar situasi, jadi kita lihat ya. Nombor 1, kita tengok gambar kita terus tengok penyataan. Membantu jiran yang baru berpindah mengangkat barang. Membantu jiran. Di sini gambar menunjukkan membantu jiran yang baru berpindah mengangkat barang. Menghormati tetamu dengan menghidangkan minuman. Mana yang menghidangkan minuman? Inilah minuman ni. Ni. Okey. Menghormati tetamu. Sentiasa melakukan kebaikan walau di mana sahaja. Sentiasa melakukan kebaikan walau di mana sahaja. Mana? Di sini. Ni ya. Membantu orang buta melintas jalan. Jadi itu kebaikan lah. Walaupun kamu mana berada, kamu buatlah kebaikan. Meminta kebenaran untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Meminta kebenaran. Misalnya kamu nampak ada pohon pokok mangga, kamu teringin pokok mangga banyak sangat. Kamu tahu pun jiran tu tak termakan pun. Dia pun nak bagi juga dekat jiran-jiran. Kamu teringin. Jadi mintalah izin. Cakap, pakcik boleh tak minta buah mangga tu sikit. Teringin lah. Nanti dia bagilah. Kalau kamu cakap baik-baik, dia bagi banyak. Mengucapkan terima kasih apabila menerima pembelian daripada orang lain. Ni selalu saya memberi hadiah di pentas. Hadiah pertandingan co-curriculum. Selalu cikgu kan guru penerokan co-curriculum. Jadi cikgu selalu memberi ataupun menyampaikan hadiah pertandingan kepada murid-murid. Ada murid-murid yang mengucapkan terima kasih, ada juga murid-murid yang tidak mengucapkan terima kasih. Jadi apa yang sepatutnya berlaku ialah kamu hendaklah mengucapkan terima kasih. Sentiasa mengucapkan terima kasih. Okey. Baik. Itu latihannya. Seterusnya di sini ada muka surat 52. Muka surat 52 ni saya nak kamu buat sendiri. Sebab mudah Kamu cuma perlu cari perkataan yang tersembunyi di bawah, kemudian warnakan. Ini kerja rumah. Nanti bila bersemuka boleh cikgu boleh cikgu
semak Ataupun kalau kamu sudah siap, kamu boleh hantar ke Google Classroom. Ada Google Classroom? Cikgu dah buat belum? Ada Google Classroom. Kena buat Google Classroom Nanti boleh hantar apa ni? Boleh hantar WhatsApp ke? Minta ibu dah siap, ambil gambar kemudian hantar ke WhatsApp. Boleh? Hantar kat saya Saya nak tengok ni Ni buat sendiri. Seterusnya muka surat 53. Kita tengok soalan 3. Jawab soalan-soalan di bawah. Satu, mengapakah kita perlu bermain bersama-sama dan mengelakkan pergaduhan? Kenapa? Ini soalan macam ni. Mengapakah kita perlu bermain bersama-sama dan mengelakkan pergaduhan? Kerana disuruh dia bapa menjaga nama baik keluarga, dibenci oleh kawan jika bergaduh. Kita kena menjaga nama baik keluarga kita. Kalau kita gaduh, mak ayah malu. Mak ayah malu tau kalau bergaduh ni. Kadang-kadang disebabkan kamu bergaduh, antara ibu dan bapa, antara ibu kamu, penjaga kamu dan penjaga kawan kamu yang kamu bergaduh itu juga akan bergaduh. Pergaduh tu semakin membesar. Dia boleh jadi macam tu. Boleh jadi. Ada yang tak jadi, ada yang ibu bapa faham. Kanak-kanak biasa bergaduh tu biasa. Lepas tu main balik. Tapi ada juga ibu bapa yang akan ambil hati. Dan lebih parah lagi, mereka pula bergaduh pula. Bergaduh bukan bergaduh bertumbuk lah. Bergaduh tidak akan berbasah muka, tidak bertegur sapa. Macam tu. Jadi mainlah bersama-sama, jangan bergaduh-gaduh. Aziz mempertahankan nama baik keluarganya dengan sentiasa berbuat baik dengan semua jiran-jirannya. Aziz ni anak, dia buat baik dengan jiran. Yang akan mendapat nama baik ialah ibu dan bapa kamu. Ibu yang melahirkan kamu akan merasa bangga kerana mempunyai anak yang baik seperti kamu. Jadi kalau kamu nak membalas jasa ibu dan ayah kamu, berbuat baiklah sentiasa. Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Aziz dalam mempertahankan nama baik keluarganya? Adakah kejujuran? Adakah bertoleransi? Adakah keberanian? Sebab tajuknya keberanian, kita ambil keberanian lah. Berani berbuat baik. Nombor 3, kamu sedang memilih pakaian untuk majlis hari jadi kawan kamu. Pakaian manakah yang sesuai dengan kamu? Pakaian mana ni? Pakaian yang sopan dan tidak mencolok mata. Memakai pakaian sukan, tak boleh, tak sesuai lah ni. Singkat dan ketat, tu jangan macam tu. Okay? Beli pakaian ikut saiz. Ni sopan dan tidak mencolok mata. Apakah perasaan kamu apabila dapat mempertahankan maruah keluarga? Adakah kamu akan sedih? Tak akan sedih. Maka sedih dah sunggul. Sunggul ni sedih kan? Sama. Gembira dan suka jawapannya. Antara berikut yang manakah bukan merupakan sikap berani? Nanti cari ada 2 yang berani, 1 yang bukan. Okey, merupakan bukan sikap berani mempertahankan nama baik keluarga kita. Yang baik kita right, yang tak baik kita pangkah. Keluar rumah dengan pakaian sopan, betul. Tidak mencuri barang kepunyaan jiran, betul. Hakim, nama orang bukan hakim mahkamah tu. Hakim bergaduh dengan kawannya, ni tak betul lah. Jadi oleh kerana dia nak yang bukan, maka jawapannya yang gaduh ni. Bukan yang gaduh tu betul. Faham Nombor 6. Antara berikut yang manakah bukan, lagi sekali bukan, merupakan kepentingan. Tadi kita ada 2 kepentingan, ingat tak? Ingat tak lagi kepentingan? Ingat tak? Di sini kepentingan. Teks tadi kita baca kepentingan. Nampak? Kalau kita menjaga nama baik keluarga, kita akan dihormati, kita akan disanjungi. Antara berikut yang manakah bukan merupakan kepentingan? Kita cari yang kepentingan kita right, kepentingan kita right, yang bukan ni kita pangkah. Yang pangkah tu jawapan. Sebab kata bukan merupakan kepentingan mempertahankan maruah keluarga, menunjukkan perasaan sayang pada keluarga. Kamu sayang pada keluarga, betul lah. Kamu jaga maruah keluarga tu, kamu sayang keluarga kamu. Keluarga akan dipandang serong oleh masyarakat. Kalau keluarga akan dipandang serong, pandang serong ni maksudnya dipandang serong, pandang tak baik. Serong ni maknanya tak baik. Pandang serong, pandang tak baik. Tak baik. Pakar.
menjaga nama baik keluarga ni betul? Jadi jawapannya mana? Jawapannya yang pangkal ni. Sebab apa? Sebab bukan. Ni soalan yang tricky. Soalan yang dia macam ada helah sikit kat sini. Antara berikut yang manakah bukan merupakan kepentingan mempertahankan maruah keluarga. Itu jawapannya. Baiklah murid-murid, demikian pengajaran cikgu pada kali ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru, tajuk yang baru iaitu kejujuran. Sampai kita berjumpa pada video yang akan datang. Bye.